أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. Maksudnya, dan sempurnakanlah ibadat haji dan umrah kerana Allah. Maka sekiranya kamu dikepung dan dihalang daripada menyempurnakannya ketika kamu sudah berihram, kamu bolehlah bertahallul, yang membebaskan daripada perkara ihram. Sembelihlah dam yang mudah didapati. Dan janganlah kamu mencukur kepala kamu untuk bertahallul sebelum binatang dam itu sampai dan disembelih di tempatnya. Maka sesiapa di antara kamu sakit atau terdapat sesuatu yang menyakiti di kepalanya, lalu ia mencukur rambutnya, hendaklah ia membayar fidyah, iaitu berpuasa atau bersedekah atau menyembelih dam. Kemudian apabila kamu berada kembali dalam keadaan aman, maka sesiapa yang mahu menikmati kemudahan yang mengerjakan umrah dan terus menikmati kemudahan itu hingga masa mengerjakan ibadat haji, ia boleh melakukannya. Kemudian wajiblah ia menyembelih dam yang mudah didapati. Kalau ia tidak dapat mengadakan dam, maka hendaklah ia berpuasa 3 hari dalam masa mengerjakan haji dan 7 hari apabila kamu kembali ke tempat masing-masing. Semuanya itu 10 hari cukup sempurna. Hukum ini ialah bagi orang yang tidak tinggal menetap di sekitar Masjidil Haram Mekah. Dan hendaklah kamu bertakwa kepada Allah, dan ketahuilah bahawasanya Allah amat berat balasan seksanya terhadap orang-orang yang melanggar perintahnya. Setelah dalam ayat-ayat yang terdahulu disebut berkenaan dengan hukum berpuasa, kutiba alaikumusiyam, dan disebut hukum berkait dengan perang, tidak boleh melampaui batas. Dalam ayat yang dibaca ini menyatakan hukum haji dan hukum umrah. Terdapat kekhilafan di kalangan ulama berkenaan dengan umrah. Adapun haji adalah rukun Islam dengan nas Quran. Sepakat para ulama mengatakan ia adalah rukun Islam yang wajib. Adapun umrah terdapat kekhilafan di kalangan ulama. Ada mengatakan umrah juga wajib macam haji. Ada ulama mengatakan umrah sunat, tidak wajib. Umrah tidak wajib, sunat saja. Yang wajib haji saja. Terdapat kekhilafan ulama. Ada kata umrah ni sunat, ada kata umrah wajib macam haji juga. Ini khilaf. Tetapi mereka bersepakat bila seseorang itu sudah melakukan kerja umrah, maka tak boleh batal tengah jalan. Wajib dia menyempurnakannya. Ini tak ada khilaf kan ulama dalam perkara ini. Ayat ini berkait dengan beberapa perkara. Yang pertama, haji dan umrah. Wa atimmul hajja wal umrata lillah. Sempurnakan haji dan umrah itu kerana Allah, bukan kerana yang lain. Bukan kerana adat macam orang jahiliah zaman dulu. Bukan kerana berhala macam orang jahiliah zaman dahulu. Bukan kerana melancung. Boleh jadi kerana melancung pergi haji dan umrah ini. Itu tak kena. Kerana menunaikan rukun Islam. Menunaikan perintah Allah
dengan hati yang ikhlas, hendaklah sempurnakan. Fa in uhsirtum, jika sekiranya kamu dikepung dalam masalah umrah tadi. Ada mengatakan umrah ni sunat kerana Nabi mengerjakan haji wada, dan umrah Nabi mengerjakan beberapa kali, iaitulah pada masa ditahan dalam peristiwa Hudaybiyah, Nabi buat haji, buat umrah. Pada masa Fathu Makkah, Nabi buat umrah. Pada masa haji wada, Nabi juga buat umrah campur dengan haji. Ada ulama mengatakan demikian. Ada kata buat sekaligus dengan haji, ada kata buat berasingan. Dan semua umrah yang Nabi buat itu, dia buat dalam bulan Dzulqa'dah. Nabi buat umrah dalam bulan Dzulqa'dah. Kebetulan berlaku begitu, bulan Dzulqa'dah. Adapun masyhur kalangan orang Islam buat umrah bulan Ramadan. Berkenaan dengan hadis umrah fi Ramadan ta'dilu hajjatan ma'i. Buat umrah bulan Ramadan sama dengan buat haji bersama aku, kata Nabi. Kelebihan buat umrah bulan Ramadan sama dengan mengerjakan haji. Ulama mengajarkan hadis ini berkait dengan satu hadis. Apabila Ummu Hani radhiyallahu anha, salah seorang mak saudara Nabi ataupun keluarga yang dekat dengan Nabi, Ummu Hani, nak ikut Nabi mengerjakan haji. Kebetulan dia dalam keadaan tidak suci, keadaan tak mengizinkan dia buat haji. Nabi kata, cukuplah membuat umrah pada bulan Ramadan. Kebetulan dia sudah umrah bulan Ramadan, dia pada situ. Nabi kata, Ummu Hani, umratu fi Ramadan ta'dilu hajjatan ma'i. Wahai Ummu Hani, mau buat umrah pada bulan Ramadan sama dengan haji bersama dengan aku. Khilaf ulama. Ada ulama mengatakan hadis ini fadilah untuk Ummu Hani sahaja, bukan untuk orang lain. Ada pun orang lain buat umrah bulan apa-apa pun sama saja. Ada ulama mengatakan buat haji, buat umrah bulan Ramadan sama kelebihan dengan haji. Hadis ini umum, bukan Ummu Hani sahaja. Ini khilaf ulama dalam masalah ini. Itu tak perlu kita balah masalah ini, kerana tidak ada suatu benda yang soleh ulama berijtihad dalam masalah ini. Fa in uhsirtum famastaysara minal had. Jika sekiranya kamu ditahan daripada mengerjakan haji, hendaklah membayar fidyah, membayar had apa yang mudah pada kamu. Ini berlaku bila Nabi mendapat mimpi bahawa dia masuk Mekah dalam keadaan aman. Dah lama nak masuk Mekah. Maka Nabi suruh sahabat-sahabat dia bersedia untuk pergi Mekah buat umrah, dan beritahu nak buat umrah. Maka ramailah yang ikut Nabi. 1,000 ataupun 1,000 lebih sikit ikut Nabi, termasuk orang Badui. Tak dibenarkan membawa senjata untuk berperang. Dibenarkan senjata kecil saja, selit di pinggang saja. Senjata adat dibawa oleh orang Arab untuk teman berjalan, bukan untuk berperang. Datangnya untuk mengerjakan umrah ziarah Mekah menjadi adat pada orang Arab, tak boleh dilarang siapa masuk ke Mekah. Bila Nabi sahabat-sahabatnya nak masuk ke Mekah dan sudah memakai pakaian ihram, tiba-tiba orang-orang musyrikin Mekah menganggap ini akan memberi satu kemenangan politik pada Nabi, menundukkan kelemahan pada kita. Kita mesti halang dia, sekat dia, jangan dia masuk Mekah ini. Lalu mereka menghantar bala tentera dipimpin oleh Khalid bin Walid yang belum masuk Islam lagi masa itu. Penglimanya Khalid bin Walid dan orang lain lagi dengan bala tentera menghalang Nabi masuk Mekah. Nabi berhenti di Hudaybiyah, berhenti di situ. Dan Nabi menghantar Sayyidina Uthman untuk berunding. Untuk berunding, mengizinkan mereka masuk Mekah. Bila hantar Sayyidina Uthman, sudah memberi isyarat bukan nak berperang. Ini nak berunding, nak bernamai.
Sayyidina Osman ni orang yang lembut. Bukan panglima perang, orang yang lembut. Nak berunding lah itu. Tiba-tiba Sayyidina Osman sudah ditahan. Sudah ditahan, tak balik-balik. Lalu mereka bimbang tentang keselamatan Sayyidina Osman. Lalu mereka berbai'ah. Dikenali dengan Bai'atul Ridwan. Bai'ah yang terkenal. Mereka yang bersama itu berbai'ah dengan Nabi untuk masuk Mekah dengan perang. Walaupun dengan senjata yang ada itu tidak akan berundur sama ada mati atau menang. Mereka berbai'ah. Lalu sahabat-sahabat berbai'ah dengan Nabi. Allah Ta'ala sebut yadullahi fawqa aydihim. Tangan Allah di atas tangan-tangan mereka. Allah Ta'ala menerima bai'ah itu. Tangan Allah di atas tangan-tangan mereka. Allah Ta'ala menyebut radhiyallahu anhum. Allah Ta'ala redha pada mereka yang berbai'ah. Ini istimewa mereka yang ada pada masa itu. Mendapat permanen Allah radhiyallahu anhum. Dengan sebab itu mereka yang hadir dalam bai'atul ridwan tak boleh ditolak walaupun mereka mengerjakan maksiat, dosa macam-macam. Tak boleh dikutuk. Mereka mendapat hadiah istimewa daripada Allah. Macam mereka yang hadir dalam ahli Badar ada keistimewaan, mereka yang ada dalam Bai'atul Ridwan juga ada keistimewaannya. Dengan ayat Quran. Bila mereka mendapat maklumat Nabi dan sahabat-sahabatnya nak berperang, dan Nabi masukkan Sayyidina Uthman yang ditawan itu dalam Bai'atul Ridwan. Walaupun Uthman tak ada, Uthman termasuk dalam ayat ini. Tegah Nabi kata begitu. Lalu mereka menghantar utusan berunding. Diketuai oleh Suhail bin Amr, seorang pemimpin pegah yang terkenal dengan diplomasi, dengan kepintaran dan kebijaksanaannya. Suhail bin Amr ini pergi berunding dan bersedia untuk berdamai dengan syarat-syarat perdamaian. Lalu diminta tulis surat perdamaian itu. Sayyidina Ali yang jadi jurutulis. Nabi sebut Bismillahirrahmanirrahim. Tulis Ali. Kata Suhail, kami tak pernah dengar Bismillahirrahmanirrahim. Buat pasal dah. Buat pasal. Kami tak pernah dengar Bismillahirrahmanirrahim. Kami tak pernah dengar Bismillahirrahmanirrahim ni. Tulis Bismikallahumma. Tulis itu saja. Nabi kata Ali, tulis Bismikallahumma. Tulis. Ali tulis Bismikallahumma. Inilah perjanjian di antara Muhammad Rasulullah dengan Suhail bin Amr. Kata Suhail, aku tak setuju tulis Muhammad Rasulullah. Kerana kami tak terima kamu ni Rasulullah. Tulislah Adam bin ayahmu Muhammad bin Abdullah. Muhammad bin Abdullah. Sayyidina Ali dah tulis dah Muhammad Rasulullah. Sayyidina Ali kata, padam Ali, padam. Sayyidina Ali tak mahu padam. Tahu padam. Sayyidina Ali kerah tahu padam. Nabi tanya dekat mana mu tulis tu? Sayyidina Ali tunjuk tulis sini. Nabi padam dengan tangan dia sendiri. Padam. Dan Nabi pun tulis Muhammad bin Abdullah dengan Suhail bin Amr. Jadi sahabat-sahabat yang ada ni dah naik geram ni. Nabi ikut sesuai ikut. Antaranya ialah kamu tak dibenarkan buat umrah pada tahun ini. Ihram dah pakai dah. Umrah tak boleh tahun ni, kena buat tahun depan. Sengaja nak main-main. Kena bagi tahun depan nak buat umrah. Tahun ni tak dibenarkan. Nabi kata, tulis Ali, tak dibenarkan umrah tahun ni, kita buat umrah tahun depan. Mana-mana orang-orang Islam beriman di Mekah yang pergi ke Madinah, hendaklah dia hantar balik. Mana-mana orang Madinah yang lari ke Mekah, tak dia hantar balik. Macam mana ni? Orang kita pergi berhijrah balik ke Madinah, kena hantar balik ke dia. Orang Islam lari ke Mekah, tak boleh hantar balik. Nabi kata, tulis Ali, tulis. Maka tulislah. Kemudian beberapa ayat lagi. Mana-mana pihak boleh bernaung dengan Muhammad, boleh bernaung dengan Quraisy. Boleh bernaung dengan dua belah pihak. Nak belah mana boleh belaka. Mana-mana kabilah. Ditulis. Bila siapa pengangkat tak dibenarkan masuk umrah, macam mana nak buat? Adakah nak cabut pakaian ihram begitu saja? Maka Allah menurunkan ayat fa in uhsirtum famastaysara minal hadi.
Wa atimmul hajja wal umrata lillah. Sempurnakan haji dan umrah kerana Allah. Di sini sama ada umrah sunat atau dikatakan wajib. Bila sudah pakai ihram tak boleh buang begitu saja. Ini ittifaq ijma' ulama mengatakan mereka. Termasuk mereka yang mengatakan umrah itu sunat pun bila sudah pakai umrah tak boleh hundur lagi. Ini bersepakat dalam masalah ini. Macam mana nak buat? Famastaysara minal hadi. Hendaklah dibayar dam. Menyembelih apa yang mudah binatang yang ada. Kemudian cukur kepala. Barulah boleh buang pakai ihram. Lalu Nabi belum mengarahkan apa-apa. Sayyidina Umar dah mari, wahai Rasulullah, mengapalah perjanjian macam ni? Tidakkah kita benar? Ya, kita benar. Kita betul? Ya, kita betul. Mereka salah? Mereka salah. Mereka batil. Dah mengapa begini? Kata Nabi, aku tahulah. Aku Rasulullah. Allah tidak mensia-siakan aku. Sayyidina Umar kata ini perjanjian yang menghinakan kita. Melemahkan kita. Sayyidina Umar jumpa dengan Abu Bakar. Abu Bakar, mau dengar perjanjian tu? Dengarlah. Dah macam mana? Tidakkah ini perjanjian yang dia Rasul, kata Abu Bakar. Ini kematangan Sayyidina Abu Bakar. Dia Rasul, dia tahu. Kita terimalah, dia tahu. Allah Ta'ala tidak akan mensia-siakan dia. Ada benda yang kita tak faham, benda yang kita tak reti. Kita kena ikutlah. Dia pemimpin kita. Dia tahu kita tak reti, kita tak faham. Ada tempat yang kita bodoh, dia cerdik pada kita. Kalau sebut bodoh, marah. Tak boleh. Sayyidina Abu Bakar dah lah kata begitu. Dia berkata ada tempat yang Nabi tahu kita tak tahu. Suruh dia lah. Di sini, bila berlaku peristiwa ini, barulah orang nampak yang tersirat. Yang tersirat ialah mewujudkan suasana perdamaian. Suasana keamanan, suasana yang tidak tegang. Kemudian, orang-orang Islam yang pergi ke Madinah, hantar balik. Hantar balik, dia balik Mekah balik, dia berdakwah di Mekah balik. Tak boleh kacau. Tak boleh ganggu. Memperkembangkan agama Islam di Mekah. Mempertahankan Islam di Mekah. Tak boleh kacau dalam masa perdamaian ini. Kemudian, orang Madinah hak murtad lari ke Mekah. Biar larilah murtad. Buat benda di Madinah, buat nyusah je. Ini meringankan bebanan negara Madinah itu. Sampai biar dia pergi. Kemudian, mereka menerima perjanjian. Mereka tak tahu di sebalik perjanjian ini bermakna mereka telah mengiktiraf Madinah adalah sebuah kerajaan. Madinah adalah sebuah negara, tak boleh buat main-main. Kalau bukan sebuah kerajaan, bagaimana mereka buat perjanjian? Bila mereka buat perjanjian dari segi politik, menandakan Nabi adalah seorang ahli politik yang diberi hidayah oleh Allah Ta'ala, menandakan bahawa mereka telah mengiktiraf Madinah sebuah negara yang sah. Yang sah. Berlakunya perdamaian. Berlaku perdamaian menyebabkan orang masuk Islam lipat kali ganda. Orang tak takut nak masuk Islam. Tidak ada tekanan. Bila tak ada tekanan, orang berani ramai masuk Islam. Kerana orang nampak Islam ni baik, menyebabkan orang banyak masuk Islam. Ini berlaku begitu. Ini hikmah daripada perjalanan Nabiyyah yang orang tak tahu, orang tak nampak, Nabi nampak. Kemudian Nabi, sahabat tak mau buat. Allah Ta'ala perintah suruh sembelih, suruh gunting rambut, buat tak tahu mereka. Buat tak tahu. Tak marah Nabi, nambah marah kafir. Tetap sayang pada Nabi, menunjuk protes pada orang kafir yang buat hina ke Nabi. Lalu Nabi Ummu Salamah radhiyallahu anha ummul mukminin, giliran dia ikut Nabi masa itu, Ummu Salamah menunjukkan kebijaksanaan, kematangan seorang sahabiah, seorang muslimat. Kata Ummu Salamah, Rasulullah buatlah tuan-tuan jika orang. Rasulullah buat. Nabi pun keluar daripada khaimah. Nabi pun sembelih unta. Dia ada unta banyak. Seekor unta untuk 7 orang. Seekor unta untuk 7 orang. Nabi sembelih unta. Nabi cukup kepala. Bila Nabi buat, orang pakat buat belakang ikut. Maksudnya ikut. Tak cakap pakai buat. Dalam keadaan marah tu buat belakang masing-masing.
Sembelih unta ada yang cukur, ada yang gunting. Boleh cukur, ada boleh gunting, boleh belaka. Nabi kata rahimallahul muhalliqin. Nabi kata Allah Taala rahmat pada mereka yang cukur kepala. Sahabat al-muqassirin ya Rasulullah, orang gunting macam mana? Rahimallahul muhalliqin. Allah beri rahmat pada mereka yang cukur kepala. Nabi kata al-muhalliqin ya Rasulullah, rahimallahul muhalliqin. Baru Nabi sebut berahmat pada orang yang menggunting, menunjukkan bahawa cukur masa tahlul lebih afdal daripada gunting. Ini hadis ni menunjukkan begitu. Ini pengajaran yang kita ambil daripada hadis ni. Maka Nabi pun pergilah buat umrah tahun depan, tak jadi masalah. Menangguhkan umrah kerana untuk mencapai kemenangan politik. Ini sangat penting. Kemenangan politik dulu yang kita nak sekarang. Umrah boleh ditangguh. Di sini wajib mudayyak dan wajib muwassa' dalam Islam. Wajib mudayyak, wajib yang kita buat dengan segera dulu. Yang muwassa' yang boleh ditangguhkan dulu. Tak jadi salah tangguh. Kalulah umrah tu wajib, kalau umrah tu sunat, sunatlah. Ini yang muwassa', yang diluaskan masanya. Maka Nabi buat umrah pada tahun hadapan. Tak berapa lama kita akan baca dalam sirah. Puak-puak kafir ni tak tahan dengan perjanjian. Langgar perjanjian menyebabkan sebab kepada Fathu Makkah. Wallahu alam. Kita sambung.